Penipuan dalam talian tidak mengenal mangsa, sama ada golongan berusia yang dianggap sebagai sasaran utama hingga remaja dan kanak-kanak yang kini terdedah dengan teknologi maklumat. Dan individu yang giat menjalankan skam ini akan menggunakan pelbagai cara untuk memastikan mereka dapat menggelapkan wang daripada mangsa. Contohnya dengan mengugut atau meminta informasi yang berkaitan untuk tujuan tersebut. Dan pada zaman digital ini penting untuk anda ketahui cara yang terbaik untuk mengenal pasti skamer. Dan jika tidak, anda mungkin akan menjadi mangsa seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Isnin 18 September 2023 bersama saya Azizan Alam. Ayo kita mulakan dengan segmen Sahih. JAKIM melalui bahagian pengurusan halal mengambil perhatian atas surat yang menyebut beberapa kaedah pengurusan halal yang dilaksana oleh jabatan tersebut bagi permohonan halal produk di kilang luar negara. Dan untuk makluman orang ramai, dakwaan tersebut adalah tidak berasas dan bercanggah dengan prosedur pensijilan halal yang ketat ketika ini. Dan jabatan itu menegaskan bahawa dakwaan tersebut adalah palsu dan pihak JAKIM tidak pernah mengeluarkan surat berkenaan, dan orang ramai juga boleh mengikuti penjelasan berkenaan isu-isu halal yang tular melalui Facebook bahagian pengurusan halal JAKIM. Dan Polis Terengganu menafikan dakwaan wujud campur tangan dan tekanan daripada pihak atasan termasuk pemimpin politik dalam operasi khas motosikal sempena himpunan RXZ member 5.0. Dan sebaliknya, Ketua Polis Terengganu Datuk Mazli Mazlan menegaskan operasi bersepadu dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ diadakan susulan rungutan orang awam terhadap penunggang motosikal yang menunggang secara berbahaya. Dan beliau berkata, operasi dilakukan adalah tugas polis dan JPJ dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman awam dan bukannya kerana desakan pihak atasan dan politik dalam isu berkenaan. Mazli berkata sebanyak 185 motosikal dan 205 orang ditahan dalam operasi bersepadu tersebut, membabitkan 83 pegawai dan anggota daripada polis dan JPJ Terengganu. Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad, Air Selangor meminta pelanggan supaya mendapatkan informasi sahih dan terkini berkaitan kerja-kerja pembaikan dan menaik taraf loji rawatan air LRA melalui media sosial rasmi dan laman sesawang syarikat itu. Air Selangor dalam hantaran di Facebook memaklumkan video kerja-kerja pembaikan di LRA milik syarikat itu pada 2021 yang diulang siar dan tular menerusi media sosial. Baru-baru ini telah memberi kesan kepada pengguna di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Air Selangor memberi peringatan kepada pelanggan dan pengguna bahawa sebarang informasi sahih dan terkini mengenai kerja-kerja pembaikan dan naik taraf loji rawatan air mereka adalah melalui media sosial rasmi Air Selangor dan laman sesawang rasmi pengurusan itu sahaja. Dan juga baru-baru ini turut tular satu dakwaan kononnya terdapat wang yang boleh dituntut secara percuma. Mesej tersebut mendakwa bahawa terdapat wang berjumlah RM1,000 dikreditkan dalam MyCard serta boleh dituntut orang ramai melalui satu pautan. Dan pautan tersebut sekiranya ditekan akan membawa penerima ke satu laman semakan status yang mempunyai logo sumbangan asas rahmah Sarah. Dan melalui semakan yang dilakukan oleh portal MyCheck mendapati pautan terbabit adalah pautan palsu yang bertujuan memperoleh data orang awam seperti nombor telefon. Malah menurut Kementerian Kewangan, bantuan tersebut bukanlah berjumlah RM1,000 tetapi RM600 yang dikreditkan melalui MyCard mengikut kawasan. Oleh demikian adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai pengguna siber untuk sering berhati-hati dalam melakukan sebarang aktiviti dalam talian kerana penjenayah kini semakin licik dalam melakukan pelbagai taktik untuk menipu orang ramai. Baik, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menafikan mesej tular dalam media sosial yang mengaitkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad dan dua anaknya.
Menurut JPA, tindakan itu berniat jahat untuk mengelirukan orang ramai dan mencemarkan imej perkhidmatan awam. Dan terdahulu tular satu mesej berhubung isu pelantikan anak Datuk Dr. Zulkifli sebagai pegawai takbir dan diplomatik PTD. Selain dakwaan, beliau mengeluarkan atau meluluskan tajaan JPA untuk seorang lagi anaknya bagi melanjutkan pelajaran di luar negara. Dalam hantaran yang sama, JPA turut memaparkan salinan laporan polis dipercayai dibuat oleh anak Zulkifli berhubung mesej tular berkenaan. Dan seorang wanita mengalami kerugian RM622,000 selepas ditipu skema menyamar polis yang mendakwa mangsa terbabit pengukubahan wang haram. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial CP Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, mangsa berusia 45 tahun pada pukul 10.30 pagi 2 Ogos lalu menerima panggilan telefon daripada suspek mengaku dari pos laju Perak. Dan menurutnya, suspek mengatakan pengadu ada menghantar bungkusan mengandungi beberapa keping kad pengenalan dan jelas beliau panggilan itu kemudian disambungkan kepada suspek Tuan Zakim dari Balai Polis Perak yang memarahi pengadu kerana tidak memberikan kerjasama. Dan katanya lagi panggilan tersebut kemudiannya disambungkan pula kepada Ketua Operasi ASP Mokhtar melalui aplikasi WhatsApp menyatakan mangsa terbabit dengan jenayah pengubahan wang haram. Datuk Seri Ramli berkata disebabkan terlalu takut, mangsa mengikut apa jua arahan suspek dan menyuruh dia merahsiakan perkara itu. Baik, perselisihan faham berkaitan masalah kerja menjadi punca lelaki warga asing di Belasah di hadapan klinik swasta di Taman Samudra Batu Cave, Gombak 14 September lalu. Dan pemangku Ketua Polis Daerah Gombak, Superintendent Nur Arifin Muhammad Nasir berkata, hasil siasatan awal dilakukan mendapati kejadian itu berlaku pada pukul 9.30 malam dengan pengadu iaitu seorang lelaki warga asing berusia 25 tahun menyatakan dipukul seorang lelaki yang juga warga asing. Dan tambah beliau, suspek adalah ejen pekerja kepada pengadu dan punca kejadian adalah kerana perselisihan faham berkaitan masalah pekerjaan. Dan katanya lagi usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan dan kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959/63. Hati-hati dengan jarimu. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 36 yang bermaksud, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Dan janganlah kita bercakap atau menulis apa yang tidak pasti atau tidak sahih kemudian menyebarkannya pula tanpa kepastian agar ianya tidak menjadi satu fitnah dan juga tuduhan palsu. Berhati-hatilah dalam menyampaikan maklumat dengan hanya menyebarkan perkara benar yang membawa ke arah kebaikan dan membuat teguran terhadap kesalahan dengan cara berhikmah dan harmoni. Baik, seperti mana yang telah diumumkan oleh Jabatan Perdana Menteri pada 14 Oktober 2022, Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC telah ditubuhkan sebagai pusat operasi untuk menyelaraskan tindak balas pantas terhadap penipuan kewangan dalam talian. Tindak balas ini termasuk pengesanan dana yang dicuri secara lebih cepat dan pengambilan tindakan penguatkuasaan terhadap penjenayah. Dan sebagai peringatan, pihak NSRC tidak akan menghubungi anda untuk meminta maklumat perbankan, dan sekiranya anda mendapat panggilan seperti ini, buat laporan dan juga tamatkan panggilan dengan segera. Jangan dedahkan maklumat perbankan anda kepada skema yang menyamar sebagai pegawai NSRC. Baik, berikut adalah ciri-ciri jiran yang baik, iaitu bertegur sapa bila berjumpa, saling kongsi masakan dan membantu satu sama lain untuk mencegah skam. Bersama-sama ingat, sesiapa sahaja boleh terpedaya dengan skam, termasuk jiran sebelah rumah anda. Ayo kita saksikan video ini. Kejap, saya kena beritahu Aunty Priya ni.
Mari masuk. Hey, Sarah. Abang Mat, tengok. Diskaun hebat untuk phone baru ni. Saya nak tanya, kalau Aunty Priya nak beli juga? Kena muat turun fail, masuk butiran bank. Sarah, ni scam lah. Scam? Tak payah nak kecewa sangat lah. Biasanya kalau tawaran macam ni, indah khabar dari rupa, tu scam. Apa kata sekarang ni, kita cari duit ekstra. Nampak? Abang Mat, ini scam jugalah. Kerja sambilan berkomersial tak patut keluar duit poket sendiri. Ini betul-betul lah, bukan cubaan lah. Siap je terus dapat komisen tinggi tau. Kawan saya pernah kena dulu. Lepas 2-3 kali transaction, Yasi dapat duit balik. Sejak hari ya, yang malah pesan, jangan pindahkan duit ke bank account yang si dikenali. Atau kongsi PIN number dan kata laluan. Siapa? Bank Negara Malaysia? Saya tak terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram. Kenapa saya nak transfer duit ke akaun bank lain? Ayo. Okey. Ini password akaun bank saya. Ingat, pihak berkuasa tidak akan menghasut kita untuk memberi maklumat perbankan termasuk kata laluan. Ya, betul tu. Dan mereka juga takkan suruh kita untuk pindahkan wang kita ke akaun bank lain melalui panggilan telefon. Skam terdiri daripada pelbagai taktik dan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Jika anda disyaki menjadi mangsa skam kewangan, hubungi bank anda atau NSRC di talian 997 dengan segera. Ayuh, marilah kita bangkit bersama melawan skamer. Bersatu kita teguh, si skamer roboh. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-66 dan Selamat Hari Malaysia daripada Bank Negara Malaysia. Dan sekarang ini pergi mana-mana, pandang kiri kanan penuh dengan nasihat dan juga amaran skam. Lebih bijak kita tentang skam, lebih susah untuk skamer memperdayakan kita. Kekal berinformasi dengan taktik skam terkini melalui Facebook Amaran Skam dan media sosial BNM yang lain. Jom kita saksikan video ini pula. Baik, sekali lagi diingatkan bahawa data pribadi anda adalah rahsia anda. Lindungi data pribadi anda supaya tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan dengan itu pastikan sahih. Berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Bayangkan jika bayi anda batuk sebegini teruk sehingga tidak boleh bernafas dan menjadi kebiruan. Ini boleh terjadi jika bayi anda dijangkiti bakteria Bordetella pertussis. Pertussis atau juga dikenali sebagai batuk kokol boleh membawa maut di kalangan kanak-kanak. Pada tahun 2014, dianggarkan sebanyak 24.1 juta kes batuk kokol dilaporkan di seluruh dunia dengan 160,700 kematian melibatkan kanak-kanak di bawah 5 tahun. Jangkitan ini biasanya merebak melalui titisan cecair pernafasan semasa batuk atau bersin. Imunisasi dan penjagaan kebersihan adalah kaedah pencegahan yang paling berkesan. Mulai akhir tahun 2020, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memberikan imunisasi pertussis melalui vaksin 6 dalam 1. Vaksin ini menggantikan vaksin 5 dalam 1 dan vaksin hepatitis B yang dahulunya diberikan secara berasingan. Apa kebaikan vaksin 6 dalam 1 ini? Pertama, melindungi anak anda dari 6 penyakit berjangkit melalui setiap dos suntikan iaitu difteria, kancing gigi, batuk kokol, polio, hepatitis B dan Haemophilus influenzae B. Kedua, kurang bilangan suntikan yang diperlukan, kurang kesakitan kepada bayi. Dan ketiga, klinik mempunyai lebih banyak masa untuk menilai kesihatan dan perkembangan bayi semasa temujanji berkala. Beri perlindungan terbaik dan menyeluruh untuk anak anda. Patuhi jadual imunisasi mereka.
Pasukan Pertugas Khas Reformasi Sektor Awam ditubuhkan bagi membantu menyelesaikan urusan yang tertangguh dan menyegerakan pelaksanaan projek serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. STAR telah berjaya melaksanakan projek rintis, mengurangkan kesesakan serta tempoh menunggu pesakit di zon hijau Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Selangor dan akan diperluaskan kepada hospital lain. Tempoh kelulusan PAS ekspatriat telah dikurangkan daripada 87 hari kepada hanya 5 hari untuk syarikat yang memenuhi kriteria. Manakala kaedah pembayaran tanpa tunai bagi menangani rasuah akan diperluas. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga mereka akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat khas Penggal Kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 11 hingga 19 September 2023 dan di Dewan Negara pada 20 hingga 26 September 2023 pada 10 pagi hingga 12 tengah hari di TV1 dan saluran berita RTM. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen Semasa. Semua pihak perlu lebih bertanggungjawab serta tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan ucapan yang boleh mencetus perbalahan, ketegangan dan kegelisahan dalam masyarakat. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, semua pemimpin perlu akur dan menghayati sepenuh hati akan titah Sultan Selangor supaya tidak memperalat agama bagi meraih sokongan. Dan beliau menerusi kenyataannya menyeru semua pemimpin agar akur dan menghayati sepenuh hati akan titah Sultan Selangor bahawa perbuatan mengeluarkan fatwa secara tidak bertanggungjawab oleh pemimpin politik perlu dihentikan demi memelihara perpaduan rakyat di negara ini. Dan katanya lagi, sebarang perkara dalam urusan agama khususnya dalam bidang akidah dan syariah perlulah diserah serta dirujuk kepada pihak berkuasa agama Islam negeri serta para ilmuwan. Kesiapsiagaan hadapi bencana perlu dijadikan satu budaya dalam sesebuah komuniti. Dan menurut Pegawai Daerah Pejabat Daerah dan Tanah Klang, Syahman Jalaluddin, budaya berkenaan dapat membantu agensi-agensi kerajaan dalam bekerjasama dengan kesemua pihak dalam menjadikan komuniti menjadi lebih cakna akan situasi semasa di lokaliti masing-masing. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program simulasi bencana Pusat Pemindahan Sementara PPS Daerah Klang, Anjuran Pejabat Daerah dan Tanah Klang dengan kerjasama Sedar Malaysia Japan JICA dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Klang di Masjid At-Taqwa, Kampung Bukit Kapar, Klang semalam. Dan ujar beliau, ujian simulasi yang dilakukan pada hari itu turut melibatkan pelbagai jabatan agensi daerah yang terlibat secara langsung. Lawatan kerja sehari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China pastinya menyaksikan revolusi dalam pertumbuhan ekonomi negara ke pasaran antarabangsa. Perbincangan isu dua hala serantau dan global antara yang dibahaskan dalam mencapai kesepakatan antara pemimpin ASEAN bersama rakan sejawatnya dari China menerusi Expo China ASEAN ke-20. Expo tersebut membuka peluang berprofil tinggi untuk mendekati komuniti pelaburan dan perniagaan China. Perdana Menteri berkata ia khusus dalam menarik perhatian dalam pelbagai sektor khususnya sektor makanan, penjagaan kesihatan, pendidikan, pelancongan, perubatan dan logistik.
Kerajaan Negeri Perak berjaya meningkatkan nilai pelaburan kepada 40 bilion ringgit berbanding 32 bilion ringgit sebelum ini. Dan melalui pembangunan dan pengkomersialan lembah teknologi tinggi automotif AHTV di Tanjung Malim, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, faktor utama peningkatan nilai pelaburan AHTV itu dipengaruhi pemindahan operasi Proton dari Shah Alam ke Tanjung Malim. Dan jelasnya lagi, pemindahan tersebut turut membawa bersama-sama vendor-vendor Proton sedia ada dan yang baharu ke AHTV. Beliau berkata jumlah pelaburan itu juga dijangka akan menyediakan lebih 160,000 peluang pekerjaan dalam tempoh 10 tahun, sekaligus membolehkan lebih ramai tenaga mahir dalam kalangan rakyat tempatan memperoleh pekerjaan. Program Jelajah Fit Malaysia terus mendapat sambutan baik pelbagai lapisan masyarakat apabila lebih 5,000 peserta membanjiri Kompleks Sukan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Dan pelaksanaannya bagi membudaya dan merakyatkan sukan dalam kalangan masyarakat menerusi amalan gaya hidup yang aktif, cergas dan sihat serta memperkukuhkan perpaduan dan integrasi nasional menerusi sukan. Khususnya untuk Negeri Perlis, selain daripada Fit Malaysia ini, mungkin kita boleh laksanakan program-program di awal pra tu sebelum kita sampai kepada hari ini. Mungkin kita boleh di peringkat agensi, jabatan, di peringkat komuniti sebelum kita sampai kepada hari kemuncaknya pada hari ini. Seorang pemilik bengkel kereta ditemukan maut dalam kenderaan pacuan 4 roda dinaikinya. Dipercayai akibat ditembak dalam kejadian kira-kira 5.30 petang semalam di Kampung Hutan Kuin di Machang. Bapa saudara mangsa Zuki Ibrahim, 38 tahun, berkata beliau dimaklumkan mengenai kejadian daripada isteri mangsa kira-kira jam 6 petang. Dan ujarnya sejurus menerima berita berkenaan, beliau bergegas ke hospital namun dimaklumkan mayat anak saudara masih berada di tempat kejadian. Zuki berkata kali terakhir beliau bertemu anak saudaranya yang berusia 37 tahun itu kira-kira sebulan lepas. Dan katanya lagi anak saudaranya yang tinggal di Pasir Putih datang ke Machang untuk membeli alat ganti kenderaan untuk bengkelnya pada hari kejadian. Baik, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah menyita 8 buah motosikal dalam ops motosikal yang diadakan di sekitar Alostar. Dan Pengarah JPJ Kedah Aman Shah Hashim berkata kesemua motosikal terbabit ditunggang oleh warga asing. Dan sebanyak 85 notis saman telah dikeluarkan terhadap pemandu kenderaan dan penunggang motosikal atas pelbagai kesalahan. Dan antaranya tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan pelbagai kesalahan berkaitan teknikal kenderaan. Dan untuk itu pastikan sahih berat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Kerajaan bertekad untuk menambah baik mutu kesihatan. Kertas Putih Kesihatan yang telah dibentangkan di Dewan Yang Mulia pada 15 Jun lalu menyasarkan reformasi untuk dilaksanakan dalam tempoh 15 tahun melalui anjakan utama pengukuhan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Sebanyak 1,200 klinik daif di seluruh negara kena naik taraf untuk tempoh 2023 hingga 2025 bagi menjamin mutu perkhidmatan. Kerajaan bersetuju untuk menyegerakan projek naik taraf fasa pertama Hospital Sultan Aminah dengan anggaran kos sebanyak RM500 juta. Ini Bob. Bob adalah seorang penyelam marin. Setiap hari, Bob mendapati semakin banyak plastik dihanyutkan ke dalam laut. Kesannya boleh mengakibatkan jumlah plastik melebihi daripada hidupan laut menjelang 2050 jika tindakan tidak diambil. Dianggarkan 50% plastik yang dihasilkan adalah plastik sekali guna dan 13 juta tan plastik dihanyutkan ke laut. Kerana sayangkan alam sekitar, Bob mengambil inisiatif membersihkan sisa plastik.
Kita semua boleh memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Hindari plastik sekali guna. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Dan kini kembali dalam Pastikan Sahih. Baik, kita akhiri dengan segmen notifikasi. Baik, dilaporkan bahawa seramai 186,782 suri rumah telah berdaftar dan juga mencarum di bawah skim keselamatan sosial suri rumah setakat 10 September lalu dan sejak ia berkuat kuasa pada 1 Disember 2022. Dan SKSSR diperkenalkan di bawah Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 dan bertujuan memberi perlindungan kepada suri rumah yang mengalami kemalangan, penyakit atau apa-apa insiden semasa melakukan urusan berkaitan rumah tangga sehingga menyebabkan hilang upaya kekal. Dan ikuti malam ini bicara naratif dengan kupasan skim keselamatan sosial suri rumah bersama dengan Yang Berhormat Tuan Siva Kumar, iaitu Menteri Sumber Manusia, dan juga bersama dengan pengacara kita Ismail Anan. Jangan lupa untuk saksikan malam ini. Baik, suatu perintah mahkamah yakni alternatif hukuman pemenjaraan kepada pesalah yang melakukan kesalahan tertentu untuk menjalani hukuman di luar penjara dengan melaksanakan kerja wajib tanpa menjejaskan kehidupan hariannya. Ikuti kupasannya bersama dengan panel Tuan Abu Sufyan bin Abu Yaziz di dalam Usrati Janati dengan tajuk Perintah Kehadiran Wajib pada 18 September, iaitu pada hari ini pukul 6 petang hanya di TV1. Baik, JAKIM akan mengadakan solat hajat khusus bagi mendoakan kesejahteraan kepada mangsa gempa bumi di Morocco dan banjir besar di Libya serta dikurniakan perdamaian terhadap konflik di Sudan. Dan juga solat hajat tersebut akan diadakan pada malam ini 18 September 2023 selepas solat maghrib di 3 buah masjid utama, iaitu di Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Dan juga orang ramai adalah dijemput untuk menyertai solat berjemaah dan juga solat hajat tersebut. Dan JAKIM turut memohon kerjasama dan jasa baik Majlis dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri seluruh Malaysia untuk menganjurkan juga solat hajat dan doa bagi tujuan yang sama di masjid dan surau di negeri masing-masing. Baik, pameran evolusi mata wang tarikhnya 31 hingga 30 September tempatnya di Galeri 1 Jabatan Muzium Negara, dan pameran evolusi wang membentangkan tentang kronologi sejarah mata wang di Malaysia bermula dengan mata wang awal yang digunakan di negeri-negeri Melayu. Dan anda boleh ke sini untuk menyaksikan sendiri pameran evolusi mata wang ini. Baik, saudara, juga tidak dinafikan seseorang cenderung mengalami keresahan ataupun anxiety, terutamanya apabila berhadapan dengan tekanan. Apa yang anda boleh lakukan? Tips yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan ini iaitu berkongsi dengan orang yang kita kenal dan juga melakukan aktiviti riadah dan juga melakukan teknik relaksasi. Baik, sekian sahaja dari kami di Pastikan Sahih. Teruskan bersama kami esok bersama dengan Double N Nadine Ordin. Assalamualaikum, jumpa lagi.